salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua penonton Buletin Siswa Guru. Saya Yasidaran Vijayendran, Siswa Guru PPISMP Ambilan Jun 2023, Major Bahasa Melayu. Hari ini saya ingin mengongsikan sedikit tentang isu dan halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa kepada anda semua. Baiklah, halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa terbahagi kepada 6. Yang pertama, maklum balas. Maklum balas bergantung kepada bagaimana penerima memproses atau mentafsir maklumat daripada penghantar. Jika penerima gagal mentafsir atau memahami maklumat yang disampaikan oleh penghantar, maka hal tersebut telah menjadi halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Selain itu, sikap penerima yang prejudis terhadap maklumat yang hendak disampaikan oleh penerima akan menjadi negatif serta merencatkan hubungan. Jika penerima sudah mengetahui apa yang penghantar hendak sampaikan, maka maklumat balas penerima akan menganggap komunikasi itu membosankan. Maklumat balas sangat penting dalam komunikasi kerana perkara tersebut menentukan sama ada maklumat yang cuba disampaikan berjaya ataupun tidak berjaya. Baiklah, yang kedua, komunikasi sehala. Komunikasi sehala merupakan maklumat yang tidak memerlukan reaksi dari penerima ataupun arahan. Orang yang bercakap lebih banyak melibatkan diri dalam memberi huraian, penjelasan serta penerangan kepada pendengar. Ia juga merupakan ucapan yang disampaikan kepada khalayak ramai yang membicarakan sesuatu perkara. Contohnya ceramah. Ceramah merupakan komunikasi berbentuk penerangan di mana penyampai menyampaikan maklumat yang agak banyak dalam tempoh tertentu. Walau bagaimanapun, komunikasi jenis ini menjadi halangan komunikasi keterampilan berbahasa kerana penerima hanya menjadi pendengar pasif. Hal ini akan menyebabkan penerima cepat berasa bosan kerana komunikasi hanya berlaku satu hala sahaja dan tidak dapat menarik perhatian pendengar sepenuhnya. Baiklah, yang ketiga, gangguan saraf penerima. Sistem saraf ialah sebuah saluran di dalam badan untuk menghantar maklumat ke seluruh badan. Sel saraf atau lebih dikenali sebagai neuron berfungsi untuk memproses dan memindahkan maklumat melalui isyarat elektrik dan kimia. Akson dan dendrit merupakan struktur khusus yang direka khas untuk menghantar dan menerima impuls. Sekiranya seseorang itu mengalami masalah neuron dalam saraf otaknya, maka dia akan sukar untuk menerima sebarang maklumat. Hal ini kerana otak tidak dapat mentafsir maklumat dengan baik. Maka seorang itu sukar untuk memahami apa yang cuba disampaikan. Apreksia adalah gangguan bicara yang disebabkan oleh kerusakan pada bahagian otak di mana seorang tidak dapat mengikuti perintah sederhana, sementara disatria merupakan gangguan bicara di mana terjadi kelemahan pada otot-otot mulut, wajah atau sistem pernafasan sehingga mulut disulit digerakkan. Baiklah, yang keempat, penyampaian melalui saluran kedua. Jenis penyampaian melalui saluran kedua melibatkan komunikasi dua orang ataupun lebih. Penyampaian jenis ini melibatkan orang tengah atau pengantara, di mana interaksi sosial ini memerlukan ejen untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Objektif utama komunikasi penyampaian melalui saluran kedua ialah kedua-dua pihak saling mengantar dan menerima sesuatu maklumat itu. Penyampaian melalui saluran kedua adalah tidak seefektif berbanding dengan penyampaian secara langsung kerana apabila kita menggunakan pengantara, maka maklumat yang cuba disampaikan tidak akan sama 100%. Berkemungkinan juga terdapat ketidakfahaman atau pengantar lupa akan maklumat yang perlu disampaikan. Baiklah, yang kelima adalah sikap pengantar. Sikap pengantar yang sering memerintah, mengarah, mengancam, memberi amaran dan menghakimi menyebabkan kesan kepada penerima di mana mereka akan menjadi pasif, tidak kreatif, takut dan terkongkong.
Ini juga menjadi halangan yang besar kerana komunikasi akan didorong dengan emosi dan pemikiran yang negatif. Penampilan orang yang ingin menyampaikan sesuatu juga dilihat sangat penting dalam memberi keyakinan penerima untuk mendengar apa yang ingin disampaikan. Sikap pengantar yang kerap menasihat atau menyiasat dan bertanya secara terperinci akan menjadikan penerima merasa tidak selesa dan seolah-olah telah melakukan kesalahan yang besar. Ini juga akan menjadi penghalang kepada komunikasi kita. Baiklah, halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa yang terakhir adalah gangguan luar. Keadaan persekitaran yang tidak selesa, bising, jarak jauh, gelap atau kotor turut mempengaruhi keberkesan satu proses komunikasi. Dalam situasi ini, manusia akan mudah rasa tertekan dan tidak menumpukan kepada apa jua yang ingin disampaikan. Komunikasi tidak akan dapat mencapai matlamatnya dalam keadaan persekitaran yang tegang. Alam sekitar yang tidak selamat juga mengundang kepada gangguan yang jelas dalam komunikasi, misalnya sewaktu ribut petir dan banjir. Proses komunikasi seiring terjejas kerana medium yang mengantar maklumat terputus atau terjejas akibat bencana alam. Halangan alam sekitar berkait rapat dengan masalah persekitaran yang menyebabkan proses komunikasi tidak efektif. Baiklah, seterusnya kita akan memfokuskan isu-isu dalam keterampilan berbahasa. Dalam keterampilan berbahasa terdapat 3 isu utama, iaitu isu budaya, isu bahasa dan yang terakhir isu media sosial. Untuk yang pertama, kita akan tengok isu budaya. Isu budaya adalah pencampuran kod. Kod mixing merupakan satu fenomena biasa dalam kalangan mereka yang boleh berbahasa lebih daripada satu. Pencampuran kod berlaku apabila seseorang bertutur dengan mencampuradukkan bahasa atau dialek dengan bahasa yang lain atau antara satu dialek dengan dialek-dialek bahasa yang lain. Fenomena ini sangat berleluasa di Malaysia kerana terdapat pelbagai bahasa dan dialek sebagai contoh, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil dan suku kaum yang lain. Antara bahasa rojak bermakna tabiat yang suka mencampur adukan perkataan bahasa Inggeris semasa menggunakan bahasa Melayu. Gejala ini semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat sehingga mencemari martabat bahasa Melayu. Lebih memberatkan lagi, gejala ini menular dengan begitu meluas dalam golongan berpendidikan tinggi yang menjadi pemimpin masyarakat. Seterusnya, isu bahasa. Penggunaan bahasa yang berbeza-beza ini melahirkan laras. Ini disebabkan penggunaan bahasa yang berbeza-beza berdasarkan situasi dan faktor lain melahirkan kata-kata yang berbeza mengikut keadaan. Misalnya, kata-kata yang digunakan untuk bergurau senda adalah berbeza daripada kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu ucapan. Oleh itu, bolehlah dirumuskan bahawa penggunaan bahasa yang berbeza-beza berdasarkan faktor-faktor sosial seperti keadaan dan tempat disebut sebagai laras bahasa atau laras sosial. Manakala, penggunaan bahasa yang berbeza-beza berdasarkan faktor geografi atau daerah disebut sebagai dialek daerah. Misalnya, kata-kata yang digunakan untuk bergurau senda adalah berbeza daripada kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu ucapan. Isu yang sering berlaku adalah laras bahasa untuk sesuatu keadaan tidak bersesuaian. Sepertinya penggunaan bahasa yang terlalu formal atau tinggi untuk suatu acara yang tidak formal. Hal ini akan menyukarkan para pendengar dan akan menyebabkan mereka kurang tertarik untuk mendengar. Isu terakhir dalam keterampilan berbahasa yang saya akan kongsikan hari ini adalah isu media sosial. Bahasa rojak ialah suatu jenis percakapan di Malaysia yang menakrifkan amalan berahli kod, mencampurkan pelbagai bahasa dalam satu pertuturan yang serupa dengan Pidgin, Manglish dan juga Singlish. Walau bagaimanapun, bahasa dasarnya merupakan bahasa Melayu. Punca utama penggunaan bahasa rojak ialah sikap penutur sendiri. Hal ini kerana sikap penutur yang ingin menonjolkan kehebatannya dengan menguasai satu bahasa lain seperti bahasa Inggeris atau bahasa Cina dan Tamil.
Impak-impak penggunaan bahasa rojak ialah menurunkan kedudukan bahasa Melayu dan seterusnya negara memiliki bangsa yang gagal berkomunikasi dengan baik, menjejaskan keberkesanan komunikasi dalam masyarakat, sekaligus menimbulkan salah faham, mutu penguasaan bahasa Melayu terus merosot dan lemah serta terhakis. Hal ini akan memberi kesan kepada bahasa ilmu, bahasa pentadbiran, bahasa undang-undang dan budaya, menjejaskan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah yang mendatangkan kesan negatif dalam jangka masa yang panjang dan penghayatan terhadap bahasa Melayu semakin berkurang. Bahasa Melayu adalah warisan karya yang menandai ketinggian pemikiran dan estetika bangsa kita. Kembali kita di sini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan serta semua penonton buletin siswa guru. Kita sebagai warga negara perlulah meningkatkan keistimewaan bahasa kebangsaan kita. Oleh itu, kami berharap agar anda semua akan mengelakkan isu-isu yang dibincangkan dan sentiasa menjadi tonggak utama kepada penggunaan bahasa yang indah di negara kita. Sekian, itu sahaja untuk hari ini. Berjumpa lagi pada berita panas yang akan datang. Saya Yesidaran Vijayendran, siswa Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perlis, mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton. Sekian, terima kasih.